titis, 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 titisan, percikan. Air menitis ke dalam tub mandi, meninggalkan bulatan yang berkecai di kulit saya berulang kali. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana tanpa pakaian. Menggigil kesejukan. Air telah lama sejuk, dan titisan itu terasa seperti kristal ais di kulit saya. Buih sabun juga hilang. Saya duduk memeluk lutut saya, bunyi titisan yang berirama bergema di dinding jubin zamrud, menidurkan saya, dan saya secara beransur-ansur hilang sentuhan dengan realiti. Betapa saya ingin melepaskan diri daripada Roland dan kenyataannya yang tidak masuk akal. Jauh dari Camille. Jauh dari hantu yang saya tidak percaya sepenuhnya kewujudannya. Jauh dari Highmore. Di suatu tempat di mana hanya ada saya. Saya dan saya dan paip yang menitis. Titis, 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 titisan, percikan. Titis, 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 titisan, skaip. Saya kaku. Otot saya dicengkam oleh ketakutan yang menyeksakan. Bunyi itu mengoyakkan fikiranku dan membawaku kembali ke masa kini. Ke tempat yang terlalu sejuk, terlalu gelap. Dan di kedalaman bilik mandi yang gelap mengintai sesuatu yang tidak diketahui dan menakutkan. Sesuatu sedang memerhatikanku, menungguku, merinding badanku, dan ketegangan menjadi tidak tertanggung. Aku perasan pemegang pintu berpusing dan seseorang menariknya dari seberang sana. Mungkin salah seorang kakak saya yang telah meninggal dunia telah memutuskan untuk melawat saya pada malam ini. Saya tertanya-tanya bagaimana rupa mereka dari dekat. Saya membayangkan wajah-wajah dengan taring tajam, helaian rambut merah terang mengalir di badan mereka seperti sungai darah, mata seputih susu. Tombol pintu dipusingkan, kunci diklik, dan pintu perlahan-lahan terbuka. Saya menahan nafas. Seketika, seolah-olah tiada sesiapa di sana. Rosalia. Saya berbisik, menggigil ketakutan. Jantung saya berdegup kencang. Dan degupan darah di telinga saya mungkin akan menenggelamkan sebarang tindak balas dari seberang sana. Dari seberang sana. Tetapi kemudian Hannah muncul di ambang pintu. Membawa dulang penuh pelbagai sabun dan minyak rambut dan tuala yang tergantung di lengannya. Adakah awak cakap sesuatu, sayangku? Dia bertanya dengan suara yang jelas. Itu dia, secara langsung. Di sini dan sekarang. Kata-kata Roland yang tidak masuk akal bergema di kepala saya sekali lagi, dan saya mahu ketawa. Adakah dia dan Camilla benar-benar fikir saya sebodoh itu? Mereka mungkin merancang untuk memecat Hannah pada keesokan paginya dan merampas ketenangan terakhir saya,
supaya mereka dapat melaksanakan rancangan mereka yang licik tetapi tidak masuk akal. Saya sangka awak akan berada di sini, kata Hannah sambil meletakkan dulang dan menyusun barang-barang di atas meja marmar. Saya dengar tentang pertengkaran itu dan pergi ke bilik awak untuk memeriksa keadaan awak. Tiada sesiapa di sana, jadi saya sangka awak akan berada di pantai atau di sini. Dia berpaling, mencelupkan jarinya ke dalam air, menguji suhu, dan membuka paip air panas. Saya tersentak apabila mendengar bunyi deritan logam itu dan mengetap gigi. Kenyataan Roland yang tidak masuk akal itu masih menghantui saya. Walaupun saya menyedari kemustahilannya, apabila sesuatu mengganggu awak, awak selalu pergi ke A. Dia menggeletik leher saya dengan lembut, dan beberapa helai rambut basah melekat pada kulitnya yang pucat. Saya terkejut. Ia membuatkan saya tiba-tiba berasa gembira. Hantu tidak boleh berbuat demikian. Hantu tidak boleh melakukan apa-apa yang Hannah lakukan. Hannah, saya tergagap, tetapi kemudian terdiam. Untuk satu saat yang pelik dan menakutkan, saya sangka saya melihat dia berkelip-kelip, seperti api lilin yang malap. Jika saya berkelip, saya tidak akan perasan. Betul ke? Dan itu berkelip-kelip lagi. Saya memejamkan mata dan terjun ke dalam air, hanya untuk mengelak daripada mendengar suaranya. Tiba-tiba, saya ditimpa ketakutan apabila memikirkan bahawa dia tidak akan berada di sana apabila saya membuka mata saya semula. Dia tidak akan berada di sana kerana Hannah telah mati selama 12 tahun. Sekarang setelah aku terbaring di dalam air dan tidak mendengar apa-apa di sekelilingku, kata-kata Roland kedengaran lebih kuat dan jelas. Aku mengambil masa untuk muncul, tetapi rasa terbakar di paru-paruku semakin tidak tertanggung. Aku perlu bangun dan bernafas. Cepat, bernafas. Apa pendapatmu? Hannah memandangku dengan sabar, menunggu jawapan kepada soalan yang tidak dapat ku dengar. Apa? Aku berkata dengan suara serak. Aku rasa lavender lebih baik malam ini, bukan? Relakskan fikiranku. Tidurlah dengan tenang. Bagaimana? Aku tidak dapat mencari kata-kata yang tepat. Ini sama sekali tidak masuk akal. Hannah berdiri di hadapanku, di sini dan sekarang. Hannah telah mati selama 12 tahun. Tidak. Dia membuka pintu, membawa dulang. Aku merasakan sentuhannya. Dia bukan hantu. Awak dengar bagaimana kita bertengkar? Akhirnya aku bertanya. Hannah menggelengkan kepalanya dan memerah sedikit minyak ke tapak tangannya. Kemudian dia membasahkan rambutku dan mula mengurut kulit kepalaku, sekali-sekala memisahkan helaian rambut yang panjang.
Udara dipenuhi dengan aroma lavender. Saya dapat merasakan tekanan jari-jarinya dengan jelas. Hannah. Saya mendongak dan cuba memegang pergelangan tangan pengasuh itu untuk menghentikan pergerakannya. Jari-jari saya menembusi tangannya. Hannah memandang saya dengan terkejut. Akhirnya mereka memberitahu awak, dia mengeluh, kecewa. Tentang apa? Saya bertanya, tiba-tiba berasa loya. Tentang itu. Dia terdiam dan berpaling ke arah pintu, seolah-olah merancang jalan keluar. Saya cuba menyentuhnya sekali lagi, tetapi apabila tangan saya mendarat di tempat yang sama dengan pergelangan tangannya, saya merasakan kesejukan menjalar ke kulit saya, seperti frost yang merebak di padang yang beku. Ia bukan sekadar kesejukan, atau bulu roma air sejuk di kulit yang kosong. Ia adalah ketiadaan kehangatan sepenuhnya. Ketiadaan kehidupan. Kematian. Saya menjerit dan berundur daripadanya, menghentak belakang saya di tepi tap mandi. Saya tidak mempunyai tempat untuk lari. Tetapi saya mahu bersembunyi, memanjat tepi yang licin, dan bergabung dengan mozaik di dinding. Air terpercik keluar dari tap mandi dan ke lantai. Percikan itu melalui Hannah, dan dia berkilauan lagi. Kekal kering sepenuhnya. Ia adalah saat yang menakutkan, tetapi Hannah hanya tersenyum sedih, pipinya sedikit membulat. Cahaya lembut lampu gas menyinari kulitnya, menonjolkan kedutan halus di sekitar matanya. Ini tidak mungkin betul. Tiada aura di sekelilingnya yang dapat memberikannya penampilan yang asing. Dia kelihatan sama seperti selalu. Awak dah berhenti tua, kan? Tanya saya, sambil menenggelamkan diri saya sekali lagi. Saya menggigil kesejukan dan berasa sangat letih. Suara saya sendiri seakan-akan nipis dan lemah. Dan dalam minda saya tidak berada di dekat Hannah, yang sebenarnya tidak berada di sana, mati selama 12 tahun. Sepanjang hidup saya telah melihat awak seperti ini. Senyuman Hannah pudar. Mungkin bukan pemandangan yang paling indah, katanya sambil melicinkan rambutnya yang beruban. Tidak, saya enggan mempercayainya. Ia mustahil. Ia tidak. Ya, jawabnya dengan kesal. Saya menarik lutut ke dada. Tiba-tiba, saya rasa tidak selesa duduk bogel di hadapannya, di hadapan roh. Hantu. Entiti ini. Hannah juga duduk, menyelipkan kakinya di bawahnya. Saya rasa tidak. Dia mula mengeluh perlahan. Mungkin kita patut lupakan semua ini. Dia menghulurkan tangan yang hampir berkilauan dan memeriksanya dengan kesal. Hannah, awak dah mati, bisikku. Ya, dia setuju. Tapi macam mana awak? Macam mana saya?
Dia mempunyai riak wajah yang membuatkan saya ingin menangis. Macam mana semua ni boleh berlaku? Saya bertanya sebelum sempat berfikir, tetapi saya rasa itu adalah kata-kata yang tepat. Kata-kata yang sepatutnya membuatkan kami berdua berasa lebih baik. Hannah menggosok lehernya dan menjawab, malam kebakaran. Malam yang dahsyat, dahsyat dan mengerikan itu. Awak tak boleh keluar. Saya bertanya, cuba mengingati apa yang telah berlaku. Kadang-kadang tukang masak akan membiarkan saya dan anak-anak membantu membuat gula-gula untuk cuti, dan kemudian kami terpaksa menguli karamel yang melekit, berserabut dan tidak lentur itu untuk masa yang lama. Saya merasakan sesuatu yang serupa sekarang. Hannah menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan malam itu, tetapi sejurus selepas itu. Saya belajar. Saya belajar sesuatu yang dahsyat. Mengerikan. Saya tidak tahan. Hati saya tidak tahan dengan ketakutan itu. Tetapi apabila tiba masanya untuk pergi, awak tahu, selepas saya tidak sanggup meninggalkan rumah ini. Saya tidak sanggup meninggalkan awak dan adik-beradik awak. Awak nampak sangat kecil dan keseorangan, takut dan diliputi jelaga, dan saya tidak sanggup pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam. Mengapa dia bernafas? Tidak perlu lagi berdiri dan mengusap-usap tepi sinki dengan jari-jarinya. Saya memberitahu diri sendiri bahawa lebih baik tinggal di sini untuk menjaga awak semua, walaupun awak tidak tahu saya ada di sana. Ia satu ketenangan bagi saya. Satu ketenangan yang jauh lebih besar daripada kehidupan akhirat yang penuh dengan ketidakpastian. Saya rasa laut memanggil saya. Saya tahu saya perlu pergi ke sana untuk menghilangkan diri. Untuk bertemu suami saya, untuk mencari anak saya. Saya rasa terkoyak. Tetapi kemudian, apabila Highmore terbakar hangus, awak datang kepada saya dan memegang tangan saya. Dan untuk masa yang sangat lama, awak memeluk saya. Dan jadi, saya tinggal. Saya meluruskan badan sedikit, mengacau air yang menyejukkan itu sekali lagi, dan mengangkat tangan saya untuk memeriksanya dengan teliti. Mereka tidak berbeza daripada yang lain. Mereka kelihatan seperti tidak boleh menyentuh atau berinteraksi dengan orang mati, namun Hannah memerhatikan saya dengan teliti. Adakah awak di sini kerana saya? Oh tidak, sayang. Hannah tergesa-gesa meyakinkan saya. Tidak sama sekali. Saya mempunyai pilihan, dan saya memilih untuk tinggal. Tiba-tiba saya rasa seperti mahu menangis. Bagaimana agaknya hidup saya jika dia membuat pilihan yang berbeza? Bagaimana saya akan hidup tanpa cinta dan kasih sayangnya,
tanpa nasihat dan keselesaannya yang membantu. Terima kasih, kata saya. Cuba untuk tidak menangis. Ungkapan pendek itu tidak dapat mengungkapkan semua rasa syukur yang saya rasakan selama ini, tetapi hanya itu yang dapat saya lakukan sekarang. Hannah mengangguk, dan saya hanya berharap dia faham. Kenapa awak tak beritahu saya? Airnya sudah sangat sejuk, tetapi saya tidak keluar. Selepas semua orang dikebumikan, awak pergi ke Hesperus. Hannah mula bersuara, tenggelam dalam ingatannya. Saya ingat bagaimana awak, seorang bayi, menggeletar, berpaut pada saya. Tetapi apabila awak kembali, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Awak tidak ingat kematian saya, tidak ingat kematian orang lain, dan saya. Sudah berbulan-bulan sejak sesiapa melihat saya, bercakap dengan saya buat kali terakhir. Air mata berkaca di matanya, dan dia menepisnya. Mungkin ia agak mementingkan diri sendiri. Tidak, ia sememangnya mementingkan diri sendiri di pihak saya. Tetapi apabila awak pertama kali berlari ke bilik baharu awak dan, walaupun kelihatan risau seperti adik-beradik awak, memeluk saya tidak mempunyai keinginan untuk memberitahu awak perkara yang sebenar. Saya tahu ia salah. Saya juga tahu perkara itu ketika itu. Setiap hari aku cuba bersembunyi untuk memerhatikanmu dari bayang-bayang. Aku membiarkan kakak-kakakmu menolakku dan cuba untuk kekal halimunan. Tetapi kau masih melihatku. Kau selalu melihatku, Verity. Air mata mengalir di pipiku. Kesedihan yang tidak tertanggung menyelubungi diriku. Saat ini, Hannah berdiri di hadapanku. Hannah adalah perwujudan cinta yang tidak terbatas. Dia melakukan segalanya dengan cinta. Semua keputusannya, semua tindakannya, lahir dari cinta. Aku tahu kau sanggup duduk di sini dan risau sepanjang malam. Hannah memulakan dengan berhati-hati, tetapi berada di dalam air sejuk adalah idea yang buruk. Mungkin kita patut teruskan perbualan ini di bilik kau. Aku menggosok hujung jariku dan mengangguk. Hannah meragam lagi, membantuku berdiri dan membalutku dengan tuala linen lembut. Kerana aku benar-benar menggigil. Macam mana dia boleh melakukannya? Macam mana ini boleh berlaku? Hannah menggosok tanganku untuk memanaskan badanku dengan lebih cepat dan membawaku menyusuri lorong yang gelap. Aku mengintai dengan teliti, takut terlepas sedikit pun pergerakan dalam kegelapan itu. Ia mungkin lebih daripada sekadar Rosalia dan Ligeia. 6 orang kakakku meninggal dunia di rumah ini. Ibu, ayah, 20 generasi trauma sebelum aku. Siapa tahu berapa ramai daripada mereka yang berkeliaran di lorong, menunggu untuk bertemu,
Kerana sekarang aku tahu bagaimana untuk melihat mereka. Bagaimana untuk membezakan mereka? Mujurlah. Tiada sesiapa di lorong itu. Baju tidur, teh, dan kemudian kita akan buat sesuatu tentang rambut ini, okey? Macam mana? Macam mana kau buat? Aku bertanya sambil dia membantuku berpakaian. Kalau kau betul-betul mahukan sesuatu, kau buat sahaja, jawabnya sambil menekan butang bajunya dengan cekap. Apa lagi yang patut aku buat? Aku tak pernah leka dalam hidup. Dan aku tak rancang nak mulakan hidup dengan kematian. Tapi hantu tak sepatutnya. Kau tak patut buat macam tu, aku membetulkan, memerhatikannya menuang teh. Hannah menghulurkan teh itu kepadaku. Dan aku sengaja mengusap jarinya, aku sebenarnya berjaya menyentuhnya. Dia berhenti seketika dan memandangku dengan teliti. Cik Verity, baru beberapa jam yang lalu, kau tak sedar tentang kewujudan roh. Aku rasa lebih bijak untuk menganggap kau tak tahu apa-apa tentang kami. Hannah memegang bahuku dan membawaku ke katil. Aku terdengar gosip di dapur tentang pertengkaran antara kau dan Camilla. Sebelum semua ini, nak saya beritahu awak, saya meletakkan cawan di atas meja. Kami baru sahaja bergaduh sejam yang lalu, tetapi ia terasa seperti selama-lamanya. Banyak yang telah berubah. Atau adakah ia berubah? Saya melirik Hannah sekali lagi dan mengakui pada diri sendiri bahawa, jauh di lubuk hati, saya bersetuju dengan Camilla. Saya selalu melihat hantu. Saya cuma tidak tahu bagaimana untuk mengenali mereka. Baiklah, awak akan memberi perhatian lebih sekarang. Ungkapan itu datang dari suatu tempat yang jauh di dalam fikiran saya. Dari tempat yang jauh dan gelap di mana saya fikir semua kenangan saya yang hilang disimpan. Kalaulah saya tahu bagaimana untuk mendapatkannya semula. Suara itu kedengaran hampir seperti saya. Tetapi tidak begitu. Lebih senyap. Kebudak-budakan. Dengan siapa saya bercakap? Camilla, mungkin. Atau Anali. Saya menepis fikiran-fikiran itu. Ia tidak penting lagi. Mereka berdua telah berbohong kepada saya selama bertahun-tahun dan akan terus menyembunyikan sebahagian besar hidup saya daripada saya seolah-olah tiada apa yang berlaku jika mereka tidak ditangkap. Pengkhianatan Anali amat sukar untuk diterima. Saya memberitahunya tentang tawaran Duchess. Dia tidak mahu saya pergi. Dia kata saya pasti akan ditangkap bercakap dengan. Saya berhenti, mencari perkataan yang betul. Saya tidak mahu bercakap tentang hantu di hadapannya. Roh, Hannah menyuruh. Baiklah. Ya, saya tersenyum, tiba-tiba. Aliran fikiran saya yang huru-hara bergabung menjadi idea yang indah dan jelas.
Hannah, itu hebat. Awak boleh pergi ke Blum bersama saya. Awak akan melihat roh lain dan dapat memberi amaran kepada saya supaya saya tidak memalukan diri saya dan Camilla. Oh, Cik Verity, Hannah menyampuk, menggelengkan kepalanya sedikit. Saya khawatir itu mustahil. Kenapa? Saya rasa saya tak dapat bantu. Dengan melihat orang lain. Saya berkelip mata, keliru. Saya rasa kita baik-baik sahaja bersama. Awak tak nampak roh lain ke? Malah Rosalia dan Ligeia. Rangkaian Hannah menjadi gelap. Awak pernah nampak mereka hari ini. Begitulah semuanya bermula. Saya tidak tahu sama ada mereka ada di sini. Saya harap mereka tidak. Mereka akhirnya menemui kedamaian. Dia menjilat bibirnya dengan gugup. Ia seperti kapal. Dua kapal boleh berlayar di laut yang sama. Tetapi itu tidak bermakna mereka akan bertemu. Saya membayangkan Hannah ditakdirkan untuk mengembara di laut bergelora selama-lamanya di atas kapal layar kecil, tidak berdaya melawan ribut dan ombak. Sepenuhnya keseorangan, walaupun dia mempunyai saya. Baiklah, kalau begitu kita boleh pergi ke Blum bersama-sama. Awak dan saya, gadis-gadis mencari pengembaraan. Saya cuba bercakap dengan riang dan bersemangat. Mungkin ia masih akan berjaya. Mungkin. Bibir Hannah sedikit berkedut. Tetapi ia tidak kelihatan seperti senyumannya. Semuanya jelas tanpa kata-kata. Awak tak boleh pergi melepasi Highmore, kan? Saya bertanya, kecewa. Saya boleh keluar dari rumah, jelasnya. Saya boleh berjalan di sekitar pulau. Malah berjalan di sepanjang pantai kadangkala, ingat tak masa saya bawa awak berenang? Tapi saya tak boleh pergi lebih jauh. Apa yang akan berlaku kalau saya pergi lebih jauh? Hannah melepaskan saya dan pergi ke meja solik. Ini agak tidak menyenangkan. Dan saya tidak mahu mengingatnya lagi. Sayang sekali, kata saya. Hannah berdiri membelakangi saya seketika. Diam-diam memeriksa permukaan meja. Kemudian dia cuba mengambil sikatnya, tetapi ia kekal di atas dulang perak. Saya rasa awak tak patut pergi ke Blum. Verity, bisik Hannah dengan begitu perlahan sehingga saya hampir tidak mendengarnya. Setiap kali saya teringatkan pemergian awak, saya diliputi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Saya bersandar di kerusi saya. Keganasan. Dia mengangguk, mencuba sikat sekali lagi, dan berkata dengan sedih. Ada sesuatu yang tidak kena di sini. Saya takut sesuatu yang buruk akan berlaku kepada awak. Kepada saya, sesuatu yang buruk. Apa yang awak ulangi selepas saya? Saya akan menjelaskannya dengan lebih baik jika saya boleh. Kali ketiga, sikat itu jatuh ke lantai.
Saya tidak nampak Hannah mencapainya. Ia terbang ke udara, seolah-olah dengan sendirinya, dan saya tiba-tiba berasa kasihan kepada Camilla dan sesiapa sahaja yang mungkin pernah menyaksikan akibat tindakan Hannah tanpa melihatnya. Ia pasti kelihatan agak menyeramkan. Ia hanya untuk beberapa minggu, sudah tentu tidak lebih daripada sebulan. Hannah menggelengkan kepalanya. Ini boleh berlarutan lebih lama daripada yang kau sangkakan. Apa maksud kau? Saya bertanya dengan penuh degil. Saya sudah penat dengan semua orang dengan separuh kebenaran mereka yang berhati-hati dan amaran samar-samar. Hannah berpaling dan memandang tepat ke mata saya. Tolong, jangan pergi, Verity. Akan ada peluang lain. Jangan pergi ke sana. Kepada Shontilal. Kenapa? Saya berkeras. Apa masalahnya? Hannah berkerut. Saya tidak tahu. Ada sesuatu yang tidak kena dengan orang-orang ini. Saya tidak tahu, dia mengulangi. Saya ingin melolong kerana kecewa. Kalau begitu, beritahu saya apa yang kau tahu. Saya tidak, dia mula, suaranya bergetar. Tetapi berhenti di tengah-tengah ayat, hampir tidak menahan air mata. Saya tidak mahu awak pergi. Kata-katanya bergema di dinding. Dan kemudian saya akhirnya faham apa yang sebenarnya dia maksudkan. Oh, kau tak nak aku pergi ke sana ke? Kataku perlahan-lahan, meluruskan bahuku. Tak, kau cuma tak nak aku pergi. Ke mana-mana sahaja, tak pernah. Aku berdiri dari sofa, jengkel. Kau sama macam Camilla. Dia memandangku sekilas. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Cubalah. Saya tahu saya sedang menyakiti hati. Semua kemarahan saya terhadap Camilla kini ditujukan kepada Hannah. Ia tidak adil. Ia tidak betul. Tetapi saya tidak dapat menahan diri. Saya tidak tahu bagaimana untuk menamatkan perbualan atau berhenti bertengkar. Nampaknya senario ini akan berulang dengan semua orang yang saya temui di rumah ini. Saya tidak akan terkejut jika Arti mengetuk pintu saya esok pagi, merayu saya untuk tinggal. Mencekik saya dengan rasa tanggungjawabnya dan kasih sayangnya yang berterusan dan tidak kenal lelah. Saya berpaling ke tingkap dan memandang ke taman yang gelap. Tahun ini, pokok-pokok telah dipangkas seperti obor-obor. Pilihan yang aneh, sudah tentu. Sesuatu yang bebas dan cair digambarkan dalam bentuk pegun. Tetapi Marina dan Elodie berkeras. Bulan menerangi topiari, menghasilkan bayang-bayang panjang di halaman. Saya tahu setiap inci taman ini. Setiap laluan yang bengkok, setiap pancutan air dan bangku. Saya boleh berjalan melalui taman tanpa menyentuh lengan baju saya pada satu dahan pun.
Semua yang ada di pulau ini telah dikaji sejak dahulu lagi. Telah belajar dan melukis berkali-kali sehingga saya mula menjadi gila melukis garisan yang sama. Berapa banyak buku lakaran yang akan saya habiskan untuk menggambarkan batu-batu itu pada waktu yang berbeza dalam sehari, dengan sudut yang sama tetapi penempatan bayang-bayang yang sedikit berbeza. Saya mahukan sesuatu yang luar biasa dan baharu. Aku mengeluh letih. Aku rasa sudah tiba masanya untuk tidur. Tanpa berpaling pun, aku dapat merasakan persetujuan Hannah secara senyap. Dia memerhatikanku seketika. Kemudian mula membetulkan alas tidur. Aku sampai ke katil dan memanjat ke bawah selimut. Hannah menyelimutkanku dan mencium dahiku. Aku membayangkan melihat pergerakan yang sama ini. Tindakan yang sama ini, setiap malam sepanjang hayatku. Secara beransur-ansur, aku akan semakin tua. Rambut gelapku akan mula kelihatan uban. Kedutan akan muncul di wajahku. Tetapi Hannah akan sentiasa ada di sana. Seperti sekarang, dia masih akan mengemas katilku dan mengelilingiku dengan kasih sayang dan penjagaannya. Tidurlah dengan lena, Cik Verity, kata Hannah. Berhenti sejenak di ambang pintu dan memadamkan lampu gas. Rasanya seolah-olah dinding ketakutan dan kengerian akan retak dan runtuh tepat di atasku, menguburkan semua impianku di bawah runtuhan. Aku mengangguk, tidak dapat menjawab, dan dia keluar ke lorong, menutup pintu dengan berhati-hati. Aku baring di atas katil, mendengar bunyi-bunyian Highmore yang biasa dan mengira hingga 100 untuk memastikan Hannah benar-benar telah pergi dan meninggalkanku sendirian. Kemudian aku membuka selimut dan mengambil sebuah beg pakaian kulit yang besar dari almari. Aku tidak akan menjadi tua dan mati di rumah ini, membuang masaku. Aku akan ke Blum. Aku akan ke benua itu. Sekarang juga. Aku bersedia untuk mendayung ke pantai. Aku tidak akan tinggal di rumah ini walau sesaat pun, dan kakakku mahupun masa laluku tidak akan menghalangku. Aku akan pergi. Sekarang juga.